Hadis al-musi'u salatahu, orang yang salah dalam melakukan salat. Hadis itu terkenal dengan nama tu. Hadis seorang yang salah dalam melakukan salat. Iaitulah kisah seorang Arab Badui masuk di dalam masjid, dia menunaikan salat, Nabi ada di dalam masjid. Kemudian dia pergi dekat Nabi, dia beri salam. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat Nabi. Kemudian Nabi jawab salam, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi ulang semula sembahyang kamu, sesungguhnya kamu belum lagi sembahyang. Dia pun sembahyang kali kedua. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ulang lagi sekali sembahyang kamu, sesungguhnya kamu belum lagi sembahyang. Dia sembahyang kali ketiga. Pergi dekat Nabi lagi. Nabi kata pergi ulang lagi sekali. 3 kali Nabi suruh dia pergi ulang. Kali keempat dia mai kat Nabi, dia kata, baru dia bagi tahu, ya Rasulullah, tak ada dah salat yang lebih baik aku boleh buat dari apa yang aku buat tadi ni. Lalu baru Rasulullah ajak kat dia. Bila Rasulullah ajar kepada orang yang salat dengan cara yang salah, bermakna Nabi ajak benda-benda asas di dalam salat yang mesti ada di dalam salat. Nampak tak? Lalu Nabi sebut kamu berwudu, kemudian kamu bertakbir, Nabi sebutlah satu persatu. Di dalam tu sebahagian besar benda-benda sunat tak disebut dalam tu, termasuk tahiyat awal. Tak disebut dalam hadis tu. Kerana tu sebahagian para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, kata tahiyat awal tu sunat, bukan wajib. Walaupun Nabi tak pernah tinggal tahiyat awal tu. Tapi kata para ulama, kalau wajib, takkan Nabi tak habaq dekat orang salat yang salah tu kena tahiyat awal. Bila Nabi tak habaq, menunjukkan tak buat tahiyat awal, sah salat. Dan dalam hadis tu, Nabi tak habaq rukuk kena baca tasbih. Subhana rabbiyal azim, Nabi tak habaq. Cuma yang Nabi habaq, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah kamu membaca Al-Quran ketika berdiri, kamu rukuk sehingga tamakninah. Itu yang ulama kata rukuk berserta dengan tamakninah. Tak sebut wajib baca tasbih. Samalah summarfa hatta ta'tadil qa'iman, kemudian kamu berdiri sehingga kamu berdiri lurus, Nabi sebut. Dan Nabi juga tak sebut summa kabar, kemudian kamu bertakbir untuk berdiri. Nabi tak sebut. Lalu ulama kata takbir itu tak wajib, sebab Nabi tak sebut takbir. Hanya Nabi kata kemudian selepas rukuk kena berdiri sehingga tegak. Nabi sebut itu saja. Jadi yang wajibnya i'tidal bersama dengan tamakninah. Bacaan wajib tak? Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab dalam hadis tu Nabi tak habaq suruh baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kalau bacaan itu wajib, tak baca tak sah sembahyang, tak patut Nabi tak habaq kat lelaki tu. Hadis tu jadi hadis umdah. Hadis rujukan utama dalam mengetahui hukum hakam solat. Umdah. Rujukan utama lah, kalau terjemah macam dia sandaran lah, sandaran rujukan utama, begitulah. Hadis umdah. Ain, mim, dal, ta marbutah. Umdah. Tapi tuan-tuan tahu tak? Saya saja bila sebut hadis musi' salatahu ni menarik kalau kita tengok dari sudut manfaat pengajaran yang boleh kita ambil. Banyak sebenarnya. Satu hadis tapi dari perbuatan Rasulullah banyak manfaat pengajaran yang boleh kita ambil. Antara yang menarik saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Dalam hadis tu Nabi sebut doa iftitah. Nabi tak sebut doa iftitah. Nabi kata selepas kamu takbir, yakni takbiratul ihram, Nabi kata kamu memuji dan memuji Allah Ta'ala. Kemudian kamu baca apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Tak sebut Al-Fatihah. Itu masalah sikit tu. Doa iftitah Nabi sebut dalam hadis tu. Apa hukum doa iftitah? Sunat kan? Macam mana ulama tak kata wajib? Sedangkan dalam hadis tu Nabi sebut. Kenapa ulama tak kata wajib? Kerana ada bukti lain yang dapat memalingkan perintah itu daripada wajib kepada sunat. Apa bukti dia? Bukti dia kata para ulama, iaitulah Nabi tak ajak lafaz doa iftitah ni. Kita boleh tahu lafaz doa iftitah apabila sahabat tanya baru Nabi habaq.
Antaranya saya ingat Abu Hurairah. Abu Hurairah nampak Rasulullah salat, sebelum Rasulullah baca Al-Fatihah dengan kuat, Abu Hurairah kata, "Ya Rasulullah, kami nampak ni pergerakan janggut Rasulullah baca sesuatu di dalam salat sebelum Al-Fatihah." Jadi sahabat tanya, "Baca apa? Engkau baca apa dalam salat?" Baru Nabi habaq doa iftitah. Jadi kata para ulama, perbuatan Nabi tidak mengajar kepada sahabat lafaz doa iftitah mendorong kita untuk mengatakan maksud Nabi ketika bagi tahu kepada orang yang salat dengan cara yang salah tu, Nabi habaq doa iftitah itu membawa maksud yang terbaik, bukan rukun. Dia begitu. Tapi tak ada Al-Fatihah, nak macam mana pula? Tak boleh baca hadis. Walaupun kita kata hadis tu hadis umdah, hadis sandaran utama, rujukan utama, tetapi bukan hanya itu sahaja jadikan hukum. Kena tengok juga hadis-hadis lain. Walaupun di dalam hadis tu tak ada sebut, tetapi hadis tu sebut selepas memuji dan memuja Allah, Nabi kata thumma qra' ma tayassara minal Quran. Kemudian bacalah apa-apa yang kamu tahu daripada ayat Al-Quran. Nabi tak sebut Al-Fatihah. Habis itu datang mana rukun Al-Fatihah? Dengan hadis yang lain. Iaitulah antaranya Nabi kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi mesti kita faham perkataan Nabi, kemudian bacalah apa-apa yang mudah membawa maksud Al-Fatihah. Ataupun hadis Al-Fatihah tu kemudian jadi dia berperanan membatalkan pilihan nak baca mana-mana surah dengan mesti baca surah Al-Fatihah. Faham maksud saya? Kerana dalam hadis ni ada hadis yang turun awal dibatalkan hukumnya dengan hadis yang turun yang Nabi ucapkan kemudian. Dia ada begitu. Itu semua perbahasan tu ada di dalam fiqh. Perbahasan tu ada di dalam fiqh. Kerana tu pengajian fiqh perlu disemarakkan. Terutamanya di zaman kejahilan meluas. Pengajian fiqh perlu disemarakkan. Di samping pengajian hadis, dia kena bergerak seiring.